TV KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni program Mahir Teras dan juga Teroka akan bersiaran secara langsung selama 2 jam. Okey, tadi kita dah belajar tentang nyanyian. Untuk sekarang ni pula kita akan belajar subjek reka bentuk grafik khas untuk murid-murid menengah rendah Sekolah Seni Malaysia, di mana topiknya merupakan pembukusan. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua, dah daftar program vaksinasi ke belum? Kalau belum, jadi cepat-cepatlah layari aplikasi MySejahtera untuk daftarkan diri anda. Ingat, jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. #lindung diri, lindung semua. Okey, ayo kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Siapakah beliau? Katanya datang jauh dari Johor. Kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan Profil Guru. Baik, inilah bersama dengan Mira di studio Cikgu Muhammad Safizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu, sihat? Sihat alhamdulillah. Cikgu dengarnya datang dari Sekolah Seni Malaysia Johor, Cikgu? Ya betul. Dari Johor datang? Dari Johor. Okey, baik Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahululah. Cikgu dari Sekolah Seni Malaysia Johor. Dah berapa tahun dah Cikgu ajar subjek ni? Terima kasih Mira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Safizan bin Salman. Saya bertugas di Sekolah Seni Malaysia Johor. Sekarang ni sudah 15 tahun lah. Sudah 15 tahunnya. Ya, betul. Wow, lama tu Cikgu. Baik Cikgu. Dan untuk hari ini, dengan pengalaman 15 tahun tu, Cikgu akan ajar di kelas Mahir selama 1 jam tentang topik kita pembukusan. Tapi macam biasa Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita kena ikut dan patuh kepada SOP macam kita buat sekarang. Ada penjarakan fizikal, kita pakai pelitup muka. Jadi saya Jadi saya minta Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Terima kasih. Baik. Kemudian saya pula. Okey. Selepas kita sanitasi tangan, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Okey, itu sampul Cikgu dan ini sampul saya. Pelitup muka ni kan Cikgu, kita tak boleh letak sembarangan dan bersepah kan Cikgu? Ya, betul. Kena simpan di tempat khasnya. Okey, baik Cikgu. Tadi ada sentuh tentang topik kita iaitu pembukusan. Apa yang kita nak belajar untuk topik ni Cikgu? Untuk topik pembukusan ni sebenarnya dia fokus kepada sekolah menengah. Baik. Menengah rendah maksudnya. Menengah rendah. Lebih kepada rekaan grafik untuk pembukusan tersebut. Contoh macam saya bawa contoh-contoh ni adalah contoh-contoh pembukusan rekaan grafik daripada Sekolah Seni Malaysia Johor lah. Wow, Ya. okey. Memang rekaan tu rekaan tersendirilah. Ini buat sendirilah masa Ini semua ni? kita buat sendiri, ya betul. Hasil tangan ataupun hasil karya daripada murid-murid Sekolah Seni Malaysia Johor? Ya betul. Wow, sangat cantik Cikgu. Baik Cikgu, ini pembukusan mereka. Ya. Yang Cikgu nak terangkan, pembukusan juga ada beberapa jenis kan Cikgu? Ya betul. Kalau sebenarnya peranan pembukusan kita ni sebenarnya peranan pembukusan saya tuju ke sini Boleh, Cikgu. Boleh ya. Peranan pembukusan ni pengenalan dia ialah sebenarnya tujuan pembukusan ni adalah untuk menjamin keselamatan, kualiti produk itu sendiri kan. Macam mana supaya lebih mudah dibawa dan senang kita simpan. Betul tu. Ya betul. Kalau kita ikutkan jenis-jenis pembukusan ni ada banyak jenis lah. Ada pembungkusan makanan, kosmetik, barangan dan macam-macam lagi. Semua memerlukan pembungkusan. Ya, betul kan Ya, Cikgu? ya, Kalau dulu-dulu, zaman dulu orang bungkus guna buluh, Ya, guna betul. daun kan Ya, Cikgu? betul. Mira cakap pasal buluh tadi, kalau ikutkan, kalau sejarahnya lah, kalau kita tengok kan. Pembungkusan ni pembungkusan ni ramai dah pakai daripada zaman dulu lagi. Tapi bila zaman dulu tu lebih kepada pembungkusan menggunakan bahan alam semula jadilah. Betul. Contoh tadi macam buluh kan. Ya. Kebiasaannya pembungkusan tradisional ni menggunakan untuk pembungkusan makanan sebenarnya. Kalau Mira suka makan nasi lemak ke ataupun lepat ke, sampai sekarang kita boleh jumpa pembungkusan jenis tradisional. Betul. Kalau dulu-dulu bahan jahitan pun
dibungkus dengan menggunakan bakul yang dibuat dengan daun mengkuang. Oh, anyaman kan Ya, cikgu? betul. Dijadikan Bakul pembungkusan. anyaman. Ya. Tapi pada zaman dulu tak ada grafik sangatlah. Tak ada rekaan grafik sangatlah. Jadinya kalau kita tengok, kita bahagikan untuk menengah rendah ni, kita bahagikan pembungkusan ni kepada dua. Betul. Iaitu pembungkusan tradisional, kebanyakannya makanan lah. Dan yang kedua, pembungkusan moden. Pembungkusan moden macam kita dapat lihat sekarang lah. Betul. Ya. Pembungkusan moden apa yang ada sekarang lah di sekeliling kita kan cikgu. Betul. Antara pembungkusan moden seperti air kotak ke kotak air minuman tu ke cikgu? Tu betul. dikira pembungkusan moden Betul. lah. Kebanyakannya memang menggunakan kotak. Sejak zaman dulu, zaman revolusi industri percetakan, jadi rekaan grafik di atas kotak ni banyak berlaku pembaruan di mana pembungkusan dapat dihasilkan dengan lebih efisien dan sistematik. Dan jika di sekolah, murid-murid belajar tentang reka bentuk grafik itu sendiri. Ya. Itu bagaimana cikgu? Untuk pembungkusan apa? Dia lebih kepada pembungkusan rekaan corak di luar pembungkusan tu. Kita tidak mereka pembungkusan tu sebab kotak-kotak ni memang dah siap direka cipta. Kita cuma macam kita reka kulit dia lah. Supaya lebih menarik dan tujuan reka bentuk grafik ni supaya produk yang kita nak jual tu lebih dominan dan boleh bersaing di pasaran apabila dia diletak di kedai-kedai dan pusat membeli-belah. Ya, itulah dia tentang reka bentuk grafik. Ya, betul. Selalu kalau kita tahu tentang reka bentuk grafik ni online-online je. Rupanya tidak. Sekarang ni adanya revolusi tentang teknologi dan sebagainya kan. Kita punya pembungkusan pun dah semakin moden, dah semakin lain juga. Ya, betul. Okey, dan inilah antara hasil karya murid-murid Sekolah Seni Malaysia juga, dan cikgu pun dah terangkan sejarah tentang pembungkusan. Kalau dahulu kita gunakan daun, ya, kita gunakan buluh. Sekarang ni masih ada kan cikgu? Masih ada di progres. Masih ada. Cuma dah diperbaharui. Ya, ada yang dah diperbaharui. Betul. Itu tentang kategori, tentang jenis. Yang di belakang tu pula cikgu tentang struktur dan bahan pembungkusan pula. Yang ini nanti sebab kita ini adalah proses dia. Nanti saya akan terangkan pasal proses dia pula. Itu tentang proses. Nak tahu apa pula prosesnya, kita tunggu lepas ni. Okey, kemudian cikgu, apa lagi yang cikgu nak terangkan? Hari ini kita akan terangkan proses daripada lakaran sehinggalah kita menghasilkan satu pembungkusan produk. Okey. Itulah dia tentang pembungkusan. Ada lakaran, ada jenisnya kan. Bukan saja kotak, tin pun sama. Betul. Kalau di sekolah selain daripada kotak ni, apa lagi yang murid-murid buat cikgu? Kalau grafik ya. Kalau grafik ni kita ada buat pamphlet. Pamphlet pun sama risalah. cikgu? Okey. Kita ada buat multimedia. Semua dalam lingkungan seni reka grafik itulah. Maksudnya pamphlet pun dikira pembungkusan juga? Ya, pamphlet tu sebahagian sebab biasanya kalau kita buat pembungkusan, Baik. dia ada pengiklanan yang datang sekali dengan pembungkusan tu. Maksudnya bukanlah kita reka bentuk ni kita hanya reka sahaja. Bukan. Maksudnya apa yang dekat tulis-tulis dekat kotak ni semua dititik beratkan juga. Betul. Dan di sekolah mereka diajar juga. Cuma hari ini kita fokus pada pembungkusan sahaja. Baik, itulah dia tentang pembungkusan. Okey, kita berhenti berehat dulu cikgu sebab lepas ni cikgu kata nak ajar pula tentang bahan. Apa bahan yang kita boleh guna ni? Betul. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Terima kasih kerana katamu inspirasiku. Terima kasih kerana jasamu kenanganku. Terima kasih kerana tanpamu tiadaku. Guruku, terima kasih.
Terima kasih, Cikgu. Baik, kembali kita di Mahir Dididik TV KPM. Hari ini kita punya mata pelajaran merupakan reka bentuk grafik khas untuk murid-murid Sekolah Seni Malaysia dengan topiknya pembukusan. Cikgu, tadi cikgu dah terangkan tentang sejarah pembukusan ni datang dari mana dan sebagainya kan. Yang kali ini cikgu nak terangkan pula apakah bahan yang sesuai kalau kita nak buat pembukusan ni cikgu. Apakah bahannya cikgu? Ya betul Mira. Dalam kita nak mereka cipta ataupun nak memilih pembukusan itu sendiri, ada beberapa faktor yang kita perlu ambil kira lah. Okay, contoh macam ke sini, saya dah tuliskan. Yang pertama, kita kena tahu apakah jenis produk tersebut supaya kita dapat pilih bahan apa yang sesuai dengan produk tersebut. Sebab takkanlah kita nak letak bahan yang cecair dalam bahan yang tak sesuai kan. Yang kedua, dalam buat rekaan grafik ini juga, kita perlu tahu siapakah sasaran pengguna kita supaya kita dapat mereka cipta ataupun buat rekaan grafik itu lebih sesuai dengan pengguna dia. Kalau kanak-kanak, contoh pembukusan mainan, jadi kita perlu buat rekaan grafik dia dengan penuh banyak warna. Betul. Kan, menggunakan warna dan sebagainya lah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanakah produk itu perlu kita lindungi. Jadi pemilihan bahan pun sangat penting lah. Kan? Bahan tu nak dilindungi macam mana. Jadi adakah kita perlukan kotak yang keras ataupun kotak yang lembut. Betul tu. Betul. Dia ada sebenarnya dia ada 7. Okey. Kita pergi seterusnya ya. Okey. Yang keempat, untuk yang di rumah, adakah bahan yang dipilih ekonomik dan mudah dipilih? Ekonomik? Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomik tu, Cik? Ya. Kita kena tahu nilai barang tu yang nak kita buat pembukusan tu. Baik. Sebab kalau pembukusan dia lebih mahal daripada harga barang jadi dah tak logik lah. Ya. Kan? Jadi kita kalau boleh kita ada dasar penjimatan lah sikit kat situ. Kan? Dan yang kelima, bagaimanakah produk tersebut akan dibawa dan disimpan. Itu juga akan mempengaruhi macam mana kita nak pilih kotak tu ke ataupun kita nak pilih bahan pembungkusan tersebut. Okey. Okey. Yang kedua, yang terakhir adalah adakah pembungkus produk direka secara bersiri? Bersiri, cikgu? Ya. Bersiri tu maksudnya apa? Maksudnya kalau produk itu dia ada siri 1, siri 2 dan siri 3, dia perlu dibeli secara package. Jadi adakah pembungkusan itu perlu nampak kesinambungan dari pembungkusan 1, 2 dan 3, dia perlu nampak produk itu sekali. Jadi itu juga main peranan dalam reka bentuk grafik kita. Dan yang terakhir, samalah tadi, adakah kos pembuatan dia lebih kurang bersesuaian dengan harga produk. Sebab kita tak naklah peniaga itu rugi kan. Keluarkan pembungkusan yang hebat tapi tak ada untung sebab pembungkusan terlalu mahal. Jadi designer perlu bijaklah memilih material ataupun bahan kita. Baik. So itu adalah tentang struktur dan juga bahan yang diperlukan untuk buat pembungkusan ni kan, cikgu? Ya, betul. Struktur tu maksudnya daripada awal sehingga ke akhir ni, finishing ni kan, bagaimana caranya kan? Okey, itu tentang struktur dan juga bahan pembungkusan. Bagaimana pula saya dimaklumkan yang cikgu nak tunjuk cara nak buat pembungkusan ni kan, cikgu? Ya, betul. Okey, silakan cikgu, macam manakah caranya untuk buat? Mira suka makan apa? Saya suka makan apa? Saya suka makan donat lah. Donat biasanya ada pembungkusan yang cantik. Betul. Tapi hari ini kita akan buat pembungkusan telur. Telur? Ya. Okey. Biasanya kalau Mira tengok pembungkusan telur macam mana? Yang biasa yang biasa ada 6 biji telur tu kan. Dia just ada label di atas tu kan. Hari ini kita cuba buat rekaan grafik yang pembungkusannya lain sikit. So saya akan terangkan daripada
awal sehingga akhir. Nanti nak minta tolong Mira jugalah nak potong ke, nak lipat ke. Boleh, tak ada Boleh. masalah cikgu. Dan ini kita panggil prosesnya ialah pembungkusan BioX. Ya, betul. Okey, jom cikgu. Okey, saya pergi ke belakang ya. Silakan cikgu. Okey. Okey. Apa yang diperlukan cikgu untuk buat pembungkusan ni? Okey. Sebelum kita nak buat satu-satu pembungkusan, kita kena kenal pasti bentuk pembungkusan tersebut. Sama ada dia kotak bulat ke ataupun dia petak ke, kan. Jadi kita kena tahu hamparan pembungkusan itu sendiri. Plan hamparan. Masa inilah murid-murid dia terkenangkan cikgu matematik dia. Ya. Tak silap saya topik plan dan dongakkan. Jadi kita walaupun kita belajar reka bentuk, grafik, tetapi kita merentas kurikulum. Matematik itu perlu sebab kita perlu tahu ukuran hamparan tu. Ukuran sebenar dia. Supaya senang kita nak buat produk kita. Okey, itu yang pertama. Kita perlu tahu hamparan pembungkusan ni, plan dia. Okey? Betul. Betul. Yang seterusnya, kita perlu buat lakaran idea. Mesti ada lakaran idea. So, plan tadi kita kecilkan kepada kita skalakan matematik lagi. Betul? Kita skalakan matematik lagi, kita kecilkan. Sebelum kita buat lakaran idea, kita perlu kecilkan dan kita buat lakaran idea yang dekat sini saya ada siapkan 4 jenis lakaran idea. Ya. Oh, sebab itulah kena ada 4 cikgu. Betul. Kita boleh buat lebih, kita boleh buat banyak lagi, tapi kat sini kita tunjuk 4 je lah. Betul. 4 je. Dekat sini kita bila dekat sini kita boleh nampak dia punya layout dia, kita boleh nampak dia punya tipografi dia macam mana. Just kita bagi idea je kita nak letakkan di mana. Kita just lukis saja. Baik. Okey, cikgu boleh angkat sedikit nak Boleh, tengok boleh. macam mana. Okey, Ya. macam tu. Dan gambar-gambar ataupun lukisan di situ adalah tulis sendiri, lukis sendiri ke Lukis cikgu? sendiri. Ya. Wah. Lukis sendiri. Sebelum kita nak sebelum proses dalam komputer, kita lukis sendiri. Kita buat draft dulu lah. Kita buat maksudnya. draft dulu, ya betul. Lakaran idea Ya, kita. kita lontarkan kita segala lontarkan idea, yang kan? ada. Okey, Macam baik. mana. Okey. Yang ni cikgu lukis sendiri lah ni? Yang Macam ni saya lukis sendiri. Wow, sangat cantik. Okey. Saya tengok ni pun dah tahu dah. Sebagai finishing contoh ni saja, macam- sebagai contoh saja. Okey, Ya, cikgu. Itu tentang lakaran idea. Okey. Lakaran idea ni yang saya nampak dia ada daripada pelbagai sudut ke macam mana cikgu? Sudut atas, sudut tepi dia macam mana? Yang ni daripada sudut pandangan atas sahaja. Maksudnya kita nampak sebab kita lukis hamparan tadi, jadi lukisan tu solid flat lah daripada atas. Okey, baik. Daripada atas ya. Seterusnya seterusnya perkara yang paling penting adalah pemilihan tipografi untuk brand produk tersebutlah. Kita cipta sendiri ke ataupun dia ada brand logo dia sendiri ke. Tapi kalau kita nak cipta sendiri, proses pemilihan tipografi ni saya ada sediakan. Kalau Mira tengok mana satu yang rasa-rasa sesuai untuk tulisan pembungkusan telur ni sebenarnya. Kita telur, ya? kita namakan pembungkusan kita excellent. Excellent. Ya, Kita excellent. ya, betul. Saya akan pilih yang nombor 2 ni cikgu. Ya, betul. Yang kedua ni. Sebabnya saya rasa dia sangat mudah untuk dibaca. Betul. Itu sangat penting. Mudah baca, keterbacaan. Sebab tipografi ni sebenarnya kalau saya ajar dalam bahasa Inggerisnya kita panggil font with feeling. Sebab kalau Mira tengok font-font ini dia ada kesesuaian. Kalau untuk majlis katakan tulisan untuk majlis kenduri kahwin, tulisannya berbeza kan, dia akan Betul. memberi satu rasa yang lain kan. Kalau untuk hari jadi tulisannya pun berbeza. Betul. Jadinya kat sinilah kita pilih. Jadi Mira pilih yang ni kan. Alright. Betul. Okey, good. Ya, sebab saya tengok yang kat sini tu dah macam tulisan untuk cerita seram je cikgu Ya, kan. betul, betul. Itu contoh yang paling baik sebenarnya. Okey betul. cikgu. Jadi Okey. betul ke yang saya pilih tu boleh ke? Betul, Tepat? sangat sesuai. Okey, baik. Sama pilihan. Okey, maksud Ya. betul lah tu. Okey, Ya, cikgu. betul. Itu tentang tipografi ataupun Ya. jenis tulisan. Okey, baik. Seterusnya? Seterusnya nanti kita akan selepas kita pilih tadi, kan? Selepas kita pilih, Baik. kita akan masukkan desain kita ni. Desain kita dah pilih. Yang ini kita lupa pilih lah. Baik. Kita lupa pilih. Oh, Kita lupa okey. pilih. Yang mana satu yang sesuai cikgu maksudnya? Yang mana satu yang sesuai? Okey. Mana Kalau satu yang ini, sesuai? Kalau macam ni, saya rasa yang paling sesuai, saya pilih yang mana? Kalau saya akan pilih, semua cantik dah cikgu, tak boleh dah pilih yang mana. Okey. Saya rasa saya pilih, ini ikut saya kan, tak kisah mana-mana kan cikgu? Ya. Okey, kalau macam tu saya nak pilih yang nombor 2 lah. Yang nombor 2 kan? Nombor 2 cantik, nombor 3 pun cantik. Yang ada Okey. gambar ayam tu. Ya, betul.
Itu sebab bila kita buat lakaran ni, kita kalau boleh kita jangan buat idea yang sama. Kita buat idea yang berbeza-beza kan. Supaya nanti kita boleh kalau kita tak, bila kita buat tak sesuai yang ni, nanti kita boleh tukar saja kan. Sebab kat sini kita nampaklah. Macam sini kan kita lakaran idea ni kita dah tanda dekat sini dia punya brand logo. Apa yang ada. Cikgu kena kedepankan Kena sikit. kedepan sikit, kan? Supaya tidak berlaga dengan mic cikgu. Ya. Nanti tak dengar suara cikgu. Okey, terus cikgu. Dekat sini kita terus tanda apa yang ada dalam kotak pembungkusan kita tu. Ada barcode ke, bahagian mana yang perlu diwarnakan kan. Jadi kat situ perancangan kita tu lebih detail lah kan. Cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang barcode. Ya. Sebenarnya barcode ataupun expired date ke ataupun notification facts ke Ya. kan, perlu ke dimasukkan sekali? Okey, perlu. Ada setengah pembungkusan perlu, ada setengah pembungkusan tak ada benda tu. Tapi biasanya kalau makanan ke, ubat-ubatan ke, cara penggunaan ke, so info-info yang macam tu sangat perlu dimasukkan. Sebab tu kita tanda kawasan mana yang kita nak masukkan typography tu, jenis-jenis tulisan tu, teks tu kita nak letak dekat mana. Okey, faham. Sebab ialah ada setengah yang rasakan benda tu tak penting pun untuk buat pembungkusan ni. Asalkan nampak cantik je, okeylah, cukuplah. Sebenarnya yang seeloknya kita bagi info sekali kepada pengguna. Jangan terlalu crowded lah kata orang. Jangan terlalu rapat, biar kita senang untuk orang baca. Okey. Baik, kalau tentang untuk scan QR code, itulah yang barcode je lah kan cikgu? Ya, betul. Yang ini kita cuma buat dia punya sebagai orang kata apa, sampel sajalah barcode dia. Saya ada satu soalan sebab saya macam tertanya, kalau tentang QR tentang barcode untuk scan tu, adakah murid-murid cipta sendiri barcode tu ke macam mana cikgu? Boleh cipta sendiri dengan aplikasi yang ada sekarang ni, kita boleh generate benda tu lah. Kita boleh jana sebenarnya barcode tu. Atas pada kita, tapi saya encourage supaya mereka mencubalah. Jadi maksudnya pembungkusan-pembungkusan yang ada semua ni, yang ada barcode semua tu cikgu, mereka lah yang buat, bukanlah dekat pasar raya tu yang buat ke tidak ya. Sebab barcode tu pula mewakili maklumat, dia bukan saja letak untuk cantik. Dia mewakili maklumat. Okey, itu tentang infografik apa yang perlu diletakkan dekat pembungkusan, tentang gambar-gambar. Saya tanya pula kepada cikgu tentang font. Tadi cikgu kata font tu kalau boleh yang senang dibaca. Bagaimana pula dengan warna font tu? Seeloknya warna hitam ke? Sebab yang saya perasan kat sini kebanyakannya ada yang warna hitam, warna putih. Adakah dua warna itu saja yang bersesuaian ataupun tak kisah warna-warna lain? Boleh je letak merah. Soalan yang sangat baik. Biasanya kalau warna ni kita cuba cari warna yang lebih dominan supaya pengguna bila tengok kita punya pembungkusan ni dia cepat tangkap. Maksudnya kalau dia masuk dalam satu kedai tu, dia terus boleh pergi. Dia nampak daripada jauh, dia dah nampak warna pembungkusan produk kita. Seelok-eloknya kita jangan cari pembungkusan yang sama warna dengan pembungkusan yang lain. Pun kajian warna kita kena buat sebenarnya. Betul. Kan, bersesuaian dengan produk apa yang kita jual lah. Ya, betul. Kalau yang ni saya nampak atas meja ni, cantik botol ni cikgu. Ya, betul. Ini botol apa cikgu? Ini sebenarnya tugasan buat botol minyak wangi. Botol minyak wangi? Ya, pembungkusan minyak wangi. Oleh sebab dia minyak wangi kan banyak kaca. Baik. Jadi kita punya pembungkusan murid ni dia cuba melindungi botol kaca tu dengan buat pembungkusan daripada kayu. Ni kayu cikgu, patutlah dia agak berat juga. Ya, betul. Betul. Kalau kita buka ni, dia ada botol dalam tu. Macam mana cikgu cara buka saya cikgu? buka, kan. Kalau boleh minta cikgu untuk tolong Boleh. Kita angkat ni. Wow, So dalam tu ada perfume je lah. Ya, betul. Wow, sangat kreatif. Sangat kreatif. Betul tu. So bila dia tutup, jenama dia semua nampak lah dan dia punya design dia. Dan ini adalah hasil daripada sekolah murid-murid sekolah seni Malaysia Johor kan Ya, cikgu? betul. Inilah kayu. Kayu. Nak potongnya macam mana tu? Adalah caranya Adalah kan? caranya nak potong, betul. Yang ini memang ada cara nak potong. Baik. Dan yang ni pun saya nampak jugalah ada daun sirih punya bekas dan sebagainya. Kan cikgu? Okey, baik. Okey, nak tengok.
Mereka di rumah nak tengok macam mana bekas daun sirih. Okey, macam ni daunnya. Okey, kalau yang ini maksudnya semua tulisannya, semua gambar-gambarnya ni mereka pilih sendiri dengan bimbingan guru lah. Dihasilkan sendiri dengan lakaran awal mereka tadi. Lakaran idea kita tadi, semua perlu dilakar. Baik, okey. Ini murid-murid punya, nak tahu juga cikgu punya macam mana. Saya tengok murid-murid punya je kan. Nak tengok cikgu punya macam mana. Tapi selepas ini, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir Dididik TV KPM. Tadi cikgu dah terangkan apakah caranya nak buat, bagaimana pemilihan warna dan juga pemilihan font. Dan sekarang ni cikgu pula nak buat. Tadi tunjuk hasil anak-anak murid je kan. Dan sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kita bagaimana nak buat ataupun nak cipta pembukusan sendiri. Silakan cikgu. Okey, tadi Mira ingat kan kita dah buat perancangan tadi, kita dah buat lakaran idea kan. Ingat lakaran idea yang kita pilih tadi kan. Jadi dekat dalam komputer kita kena transfer ataupun kita kena pindahkan hamparan tadi. Contoh dalam skrin kan. Baik. Kita kena pindahkan hamparan tadi kepada ke dalam komputer lah. Baik. Mengikut ukuran yang sebenar. Mengikut ukuran sebenar. Ya, mengikut ukuran sebenar produk sebab kita nak cetak selepas ni. Contoh macam ni kan. So ukurannya memang ukuran yang sebenar. Ni kita dah hamparan tu kita telah letak dekat dalam komputer lah. Kalau dapat tengok selepas kita set up dia punya bentuk pembukusan tu, seterusnya kita akan masukkan warna. Baik. Bergantung pada warna apa yang kita nak lah kan. Baik. Okey. Yang ini kan cikgu, ya, betul. Murid-murid diajarlah guna apps ni macam mana ya, buat? Betul. Okay. Betul. Ikut pada warna yang bersesuaian dengan produk kita lah kan cikgu? Betul. Sebab kita buat pembukusan telur jadi kita pilih kuning lah. Ya. Dan putih. Jadi untuk pembukusan telur ni. Baik. Okey. Pemilihan warna. Sebab apa kita buat jalur-jalur tu? Supaya lebih menarik ke cikgu? Okey. Sebab pembukusan ni dia perlu dilipat. Baik. Jadi kalau tadi Mira tengok sekarang ni kalau kita tengok ada garisan kan. Sepatutnya dalam pembukusan tu tak boleh ada garisan tu. Jadi sebab tu bila lebih mudah kalau kita bezakan setiap bahagian tu dengan warna yang agak berlainan supaya kita dapat hilangkan dia punya garisan. Itu sebenarnya trik dia ya, lah, betul. teknik dia. Okey. Yang putih-putih ada 1, 2, 3, 4, 5 tu untuk kita letak telur kita. Ya, betul. Nanti kita akan potong. Setelah selesai kita masukkan gambar ataupun imej yang telah kita lukis tadi, kita masukkan ke dalam pembukusan kita. Dia punya tipografi, kan macam kita bincang tadi, barcode dia, dia punya info-info yang perlu ada dalam kotak tu. So kita masukkan ke dalam
rekaan pembungkusan itu sendiri. Ya. Benda ni kita perlu siapkan lebih awal lah daripada sebelum kita buat dalam komputer ni, kita kena siapkan logo dia dulu. Baik. Dan kalau kita nak tahu ataupun nak cari design ke logo ke bentuk yang sesuai tu kan cikgu, ada tak cara bagaimana kalau cikgu nak ajar kepada murid-murid dekat luar sana? Mungkin mereka ada rujukannya, ada rujukan reference website yang boleh dirujuk ke? Sekarang memang banyak website ataupun logo-logo rujukan dekat luar sana kan. Ya. Tapi kita lebih suka murid itu mencipta Sendiri logo ya? sendiri Okey. supaya lebih asli kata orang. Ya, betul. Ya. So, siaplah kita punya pembungkusan tadi, kan? Siaplah pembungkusan kita tadi. Wow, asalnya tadi kosong, Ya. tak ada apa-apa corak. Lepas kita dah letak segala warna dan tulisan, jadilah macam ni. Dan siap untuk kita cetak sebenarnya. Nak Siap cetak untuk terus? cetak. Okey. Saya telah pun cetak, so berbentuk begini. Cetak ni kan cikgu menggunakan kertas bersaiz apa? A4 ke, A3 ke? Yang ini kertas bersaiz A3. Baik, kertas Ya. tak kisah, kertas apa-apalah Kertas cikgu. tak kisah. Oh. Untuk murid-murid, kita ajar mereka supaya menggunakan kertas tampal rekaan ni di atas kertas yang lebih keras ataupun kertas kotak lah. Baik. Kalau ada orang kata bajet yang lebih, dia boleh print terus di atas kotak yang keras ataupun kertas yang keras. Tapi yang ini kita suruh mereka tampal di atas kotak ataupun kertas kotak ni lah. Kemudian kita perlu potong untuk tampal, kita tampal lah. Contohnya macam ni. Oh, ini dah siap tampal lah. Dah Kalau siap tampal ni cikgu, gam yang digunakan gam biasa ke? Ada gam lain sikit ke? Kalau untuk pelajar ataupun murid-murid yang belajar grafik ni, kita pakai, ni kita panggil spray mount. Dia gam tapi dia dalam bentuk spray. Baik. Nasib baik. Kalau saya yang tak tahu ni, saya dah pakai dah gam yang cair tu. Gam je. Tak boleh. Nanti kualiti dia tak rata. Jadi kita perlu buat dengan lebih kemas lah. Sebab kita nak present. Kita nak present benda ni, so kita perlu buat lebih kemas. So yang ni kalau Mira boleh bantu, kalau nak potong ke kita boleh potong ni sebenarnya. Kita perlu potong kita punya apa? Okey. Dan potong pun mesti di atas cutting mat ni lah. Oh, tak boleh potong biasa-biasa Tak pegang, boleh, potong. tak boleh, bahaya. Ya. Okey. Kalau di sekolah pun akan disediakanlah segala bahan-bahan ini untuk potong semua. Untuk potong. Potong menggunakan pisau ke cikgu? Ya, kita menggunakan pisau. Kita tak gunakan gunting sebab kalau gunting yang bahagian bulat ni susah sikit untuk kita gunting. Kan. Baik. Kalau saya dah sediakan untuk design ni, untuk rekaan ni saya dah sediakan yang dah siap dipotong. Baik. Nanti kita nak minta Mira tolong lipat lah. Saya lipat satu, Mira boleh. lipat satu. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Ini yang dah cetak dan ini yang siap potong. Ya, betul. Ini atas kertas kotak ni lah cikgu. Ya, betul. Atas kertas kotak tu. Wow. Kita dah tampal supaya dia jadi lebih kemas. Sebab murid-murid perlu mempersembahkan desain dia ni kepada guru tu kan. Betul. Jadi desain tu perlu kemas lah. Baik. Kan. Okey, ini kena lipat lah Kena sekarang lipat, cikgu. kena Okey. lipat. Nak melipat pun ada cara juga, bukan Betul, sesuka betul, hati. Okey, macam mana cikgu nak melipatnya bermula? Mudah je. Tadi ingat kan garisan yang saya kata tu, kita dah hilangkan garisan tu kan? Betul. Kita cuma perlu lipat saja, mengikut garisan tu Baik. saja. Lipat. Saya lipat ya. Lipat habis tak apa. Okey. Maksudnya cikgu, kalau kita nak buat bungkusan ni, kalau murid-murid kat rumah nak buat pembungkusan ni, dah kena fikir dah. Awal-awal tu dah kena fikir macam mana nak lipat dia, macam mana. Kan? Ya, betul. Supaya bila produk ni dah siap, tak ada je masalah. Okey, saya dah lipat. Lipat semua kan cikgu? Lipat semua. Ya, betul. Baik. Alamak. Betul ke sebut ni? Betul kan? Betul. Agak-agak je tak apa. Okey. Baik cikgu punya. Wah, laju cikgu lipat Kejap, saya lipat lagi. Cikgu, ini kalau guna kotak cikgu. Kalau ada yang guna macam kayu, kalau ada yang guna tin ke, macam mana cikgu kalau murid yang menggunakan selain daripada kotak? Itu sebab kita kena tahu produk tu ataupun bahan apa yang kita pakai. Kalau dia tin, kemungkinan dia punya pelan hamparan tadi, yang mula-mula tadi pelan hamparan dia tak macam ni. Mungkin dia jenis panjang je supaya dia dapat lilit ke atas botol tadi kan. Betul.
Lain lah dia punya tu. Sebab tu kita macam saya cakap tadi, pemilihan kotak tu kita kena tahu pelan hamparan dia macam mana. Sekali lagi kena ucap terima kasih jugalah cikgu matematik. Sebab mengajar. Sebab mengajar semua topik ni. pelan dan dongakkan tu. Okey, cikgu macam ni saya dah lipat semua, tapi betul. macam mana nak masukkan pula? Okey. Cara dia. Dekat situ saya dah potong ada ruangan untuk dimasukkan. Baik, saya masukkan dalam ruangan ni. Okey. Sebab kita lock dia. Kita dah masukkan. Saya dah masukkan cikgu. Okey. Betul kan saya masukkan macam ni? Baik. Betul. Okey. Habiskan sampai hujung. Okey, habiskan sampai hujung. Masuk ke hujung. Sampai hujung. Okey. Okey. So bila dia jadi macam ni, inilah bekas tempat kita letak telur tu. Wah, macam ni. Okey. Okey. Bekas tempat telur tu dan kemudian kita tutup. Tutup pun dia ada ruangan yang kita boleh masuk, kita boleh selitkan. Dia ada ruangan yang kita boleh selitkan. Ruangan dia di mana cikgu? Sini ke? Ya betul. Di sini? Ada ruang tak? Okey. Tak Okey, ada. saya punya tak apa, tapi cikgu punya ada ruang. Ya, ya, betul. Begitu. Kita tengok dia punya finishing dia. Kita finishing dia. masukkan di situ. Ya betul. Sini pun sama. Maksudnya lepas ni kalau saya nak buat perniagaan sendiri kan cikgu, saya boleh buat sendiri pembungkusan saya. Ya betul. Kebanyakan kita pun boleh buat pembungkusan sendiri sebenarnya. Tapi dengan kemahiran yang tertentulah. Jadi rekaan grafik ni sangat perlu. Betul. Betul. Okey, itu dia. Kemudian Ya. kita kemas-kemaskan. Dah siap bekas telur kita. Betul. Excellent. Excellent, ya betul. Kalau di belakangnya macam mana cikgu? Di belakangnya kita just flip saja. Dan itulah semua nutrition facts ni Ya, ada, betul. barcode-nya ada kan? Dan kalau nak masukkan telur ataupun nak buka sahaja. Ya betul, buka saja macam tu. Ya, okey. Yang di situ yang cikgu dah buat lagi sekali, dah siapkan yang Ya. itu. Betul. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Yang ni yang kita dah siapkan. Sama je, proses dia sama untuk kita buat mock-up ni. Baik. Proses dia sama. So kita boleh buka. Oh, ada telur dekat dalam. Ya. Hati-hati. So pembungkusan dia. telur kita taklah sama macam pembungkusan telur yang biasa. Betul. Kita boleh buat sendiri saja menggunakan bahan-bahan yang terpakai pun boleh Ya, kan betul. cikgu? Jadi dia senang untuk kita buat penyimpanan lah. Kalau kita tutup kan. Baik. Tapi kan cikgu, kita kena fikir juga kesesuaiannya. Macam kita tahu kalau telur ni ada yang nak simpan dalam peti ais, Ya. ada yang tak simpan dalam peti ais. Ya. Kalau yang simpan dalam peti ais tu mungkin perlukan bahan yang sesuai untuk suhu sejuk. Betul. Kalau Mungkin macam kotak ni macam mana cikgu? Biasanya kalau kotak macam ni kita gunakan sebab kita nak orang kata apa? Sekarang ni banyak sentuh pasal alam sekitar. Betul kan? tu. Jadi kita tak galakkanlah pelajar-pelajar kita menggunakan bahan plastik. Betul. Jadi sebab itulah kita panggil kita punya ni bioegg. Ya, bioegg. Bersesuaian dengan kempen kita Go Green. Ya, betul. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir. Sekarang kita sudah berada di segmen terakhir Sedar Tak Sedar kan cikgu, Ya, masa betul. berlalu kan. Kepada mereka yang baru saja tengok dah segmen terakhir ni macam mana cikgu? Tak apa, jangan risau, boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, baik. Cikgu, di segmen terakhir ni saya nak minta cikgu buat sedikit rumusan lah tentang apa yang kita belajar di ruang masa yang agak terhad ni kan cikgu. Sepanjang 1 jam ini, apa yang cikgu nak kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah?
Apa kita punya kesimpulan? Kesimpulannya, saya harap selepas ini murid-murid dapat menghasilkan reka bentuk grafik pembungkusan yang lebih baiklah. Betul. Sebagai contoh, pembungkusan yang kita buat ni kan, bila kita ajar dengan baik, dengan betul, kita dapat buat satu pembungkusan. Yang ini kita khaskan kepada pengusaha-pengusaha tempatan lah. Sekiranya nakkan satu pembungkusan telur yang lain, kita ajar supaya mereka lebih ke depan lah untuk buat menghasilkan pembungkusan yang lebih baik dan lebih mesra alam, orang kata. Betul tu. Bersempena dengan kempen kita Go Green kan, Cikgu? Betul. Cikgu, pembungkusan ni juga sesuai untuk kita propose kepada company. Betul. Dekat sini contoh-contoh yang saya bawa ni kat sini. Tadi Mira ingat bahan ataupun produk yang bersiri, bukan? Betul. So dekat sini kalau nampak dia produk yang sama, tetapi dia ada dua pembungkusan ataupun dua cara disampaikan dengan dua cara. Satu dalam bentuk kotak dan satu dalam bentuk cup Air minuman kan? Air minuman. Jadi pengusaha-pengusaha sekarang ni kan pesat orang semua berniaga, mengeluarkan ya, produk-produk baru kan. Jadi mereka memerlukan pembungkusan ataupun reka bentuk grafik yang baik. Jadi saya harap dengan adanya subjek kita hari ini dapat membantulah murid-murid untuk menghasilkan pembungkusan yang baik, memilih warna yang baik, memilih tipografi yang betul kan, supaya dapat menghasilkan satu packaging ataupun pembungkusan yang sempurna. Ya, betul. Wow, itu dia daripada Cikgu Safizan kita. Cikgu, sebenarnya saya pun belajar juga tahu Cikgu. Sebab kan bila saya belajar tentang pembungkusan ni, macam Cikgu katalah, sesiapa pun boleh buat menggunakan teknik yang betul. Lepas ni kalau nak berniaga, kita pun tahu nak buat macam mana. Tak payah nak upah orang lain untuk buat. Kita boleh buat sendiri. Kita boleh kan, buat Cikgu? sendiri, betul. Dan ini juga, apa yang kita belajar hari ini juga bukan sahaja untuk murid-murid Sekolah Seni Malaysia, tetapi sesuai juga untuk diaplikasikan kepada sesiapa sahaja. Terutama sekali dalam industri sekarang ni, macam Cikgu kata tadilah, industri yang pesat membangun, industri kecil sederhana, IKS. Ya, untuk usahawan di luar sana. Wow, itu dia. Lepas ni saya nak buat sendiri dah boleh dah. Tapi kalau nak lebih cantik, minta Cikgu buatkan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. PM tepi lah tu. Boleh, PM tepi. Itu PM tepi, tak apa. Itu bisnes lain lah kan. Ya, Murid-murid di sekolah pun boleh juga belajar kan, Cikgu? Ya, betul. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian ilmu hari ini dan juga kepada murid-murid di rumah. Terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi, Cikgu, insya-Allah. Terima kasih, Kita jumpa Mira. lagi di masa akan datang dengan waktu yang sama hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM